Kekayaan dan keindahan alam semula jadi serta kedamaian cara hidup desa kini semakin mendapat perhatian dalam usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi penduduk kampung. Dengan perkembangan positif ini, ia dapat membantu dan memberi peluang kepada masyarakat desa supaya menunjukkan imej desa yang cemerlang. Kampung Hulu Cucuh terletak dalam daerah Sepang di Negeri Selangor. Ianya merupakan satu penempatan yang berkeluasan lebih kurang 572.8 hektar atau 23 km persegi. Kampung ini bersempadanan dengan Kampung Hulu Teris di sebelah timur laut, manakala KLIA di timurnya dan Kampung Bukit Bangkong di sebelah barat laut. Kedudukan kampung ini terletak kira-kira 5 km dari pekan Sungai Pelik dan 25 km ke pejabat daerah. Sejarah Kampung Hulu Cucuh, sebenarnya di tengah-tengah Kampung Hulu Cucuh ni terdapat satu sungai, iaitu Sungai Sepang Kecil. Dan sungai ni pada zaman dahulu jadi satu tempat laluan untuk mengeluarkan hasil-hasil dari kampung. Dan juga terdapat di hujung sungai ni, terdapat di kanan kiri itu dusun orang asli. Jadi masa zaman dahulu, sungai itu pun taklah apa lurus sangat. Ya, dia bengkak-bengkuk dan sebagainya kan. Maka dua orang asli itu, batin bolos dan batin lipat, dia nak menyusur ke dusun ni melalui sungai ni, maka air pun surut, berlakulah satu perbalahan. Ya, dalam perbalahan tu perkataan orang asli ni bercucuh-cucuhan daripada perkataan cucuh itu yang asal perkataan Hulu Cucuh. Sewaktu dibuka, Kampung Hulu Cucuh hanya mempunyai beberapa orang penduduk sehinggalah tahun 1946 di mana Tuan Haji Syukur bin Joyokarto menjadi ketua kampung. Selepas Haji Syukur bin Joyokarto, Tuan Haji Junid pula dilantik selaku Pak Lurah untuk menggantikan Tuan Haji Syukur bin Joyokarto, ya, hinggalah 1991. Pada awal 1991, Ketua Kampung Haji Junid bersara dan saya dilantik oleh pejabat daerah untuk menggantikan beliau. Ya. Bilangan penduduk Kampung Hulu Cucuh adalah dianggarkan seramai lebih kurang 2,300 orang. Sebanyak 420 buah rumah telah didirikan di dalam kawasan kampung tersebut. Peratusan tertinggi kegiatan ekonomi penduduk Kampung Hulu Cucuh adalah dalam sektor pertanian, iaitu sebanyak 60%. Sebanyak 20% bekerja sendiri dan selebihnya iaitu sebanyak 20% lagi bekerja dalam sektor kerajaan dan swasta. Kampung Hulu Cucuh juga dilengkapi dengan kemudahan asas prasarana seperti bilik gerakan khas JKKK bagi mengemaskini jentera pentadbiran. Masjid An-Nur yang banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti kerohanian. Klinik desa yang dilengkapi kemudahan perubatan. Bangunan kemas yang menjadi pusat pengusahaan makanan sejuk beku. Dewan Orang Ramai. Tabika kemas, sekolah agama, tangki air Agrotek, 100% bekalan air bersih dan elektrik,
serta 90% jalan di kampung ini adalah jalan berturap. Di bawah pentadbiran Tuan Haji Basir, jentera pentadbiran kampung telah dapat dikemaskinikan. Ahli jawatan kuasa telah dibentuk bagi mengatur strategi dan menggerakkan projek. Bilik gerakan khas JKKK Kampung Hulu Cucuh telah diwujudkan bagi menggantikan fungsi bilik gerakan di Balai Raya terdahulu yang menjadi pusat segala aktiviti kemasyarakatan, penyebaran maklumat dan mesyuarat berkaitan JKKK. Mesyuarat diadakan dari masa ke semasa bagi memastikan segala masalah dan calangan dapat dikendalikan dengan berkesan dan efisien untuk kesejahteraan dan kemajuan penduduk kampung. Memandangkan tanah gambut sangat sesuai untuk pertanian, maka sebilangan besar penduduk kampung telah memilih pertanian sebagai kegiatan utama bagi menjana ekonomi mereka. Kelapa sawit merupakan tanaman utama bagi kampung Hulu Cucuh. Lebih kurang 917 ekar tanah telah digunakan bagi tanaman tersebut. Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan pengeluaran hasil pertanian di kampung Hulu Cucuh ini, satu kawasan pertanian bersepadu yang dikenali sebagai Agrotech telah diwujudkan dengan merangkumi kawasan seluas 83 hektar. Seluas 62 hektar ditanam dengan pelbagai jenis sayur-sayuran. Di kawasan ini, seluas 4 hektar tanaman kontan turut diusahakan secara komersial untuk kegunaan tempatan dan sebahagiannya dihantar ke kilang untuk dibuat krepek. Terdapat pelbagai tanaman kontan diusahakan bagi memenuhi permintaan pasaran yang di antaranya ialah ubi kayu, keledek, pisang. Seluas 2 hektar ditanam dengan tanaman herba. Ini adalah bagi memenuhi permintaan yang tinggi daripada kilang herba yang diusahakan berhampiran. Objektif pembangunan Agrotech ialah bagi mewujudkan peluang pelaburan kepada pihak swasta dan usahawan tani yang berminat untuk terlibat dalam pengeluaran makanan, mengoptimalkan penggunaan tanah untuk pengeluaran bahan-bahan makanan dan menjamin pengeluaran pertanian yang berterusan, memaksimalkan pengeluaran bahan-bahan makanan melalui penggunaan teknologi pertanian moden dan terkini serta automasi dan mekanisasi yang sesuai, mengeluarkan hasil pertanian yang terpilih, bermutu dan bernilai tinggi untuk membantu menampung keperluan makanan negara di samping berfungsi sebagai agropelancongan. Tanaman orkid seluas 15 hektar turut diusahakan memandangkan permintaan yang tinggi di pasaran. Pokok-pokok orkid dari kampung Hulu Cucuh tidak hanya dipasarkan di sekitar kawasan Lembah Kelang, malahan turut diekspor ke Jepun dan Holland.
Dari segi peranan agrotech ni kepada Kampung Ulu Cuy ialah kita dapat menjadikan teknologi sumber untuk kampung. Keuntungan daripada teknologi ini dapat kepada kampung dan kita rasa sehingga kini hampir nak dekat 50,000 pelancong dah datang ke sini, termasuk daripada luar negara lah. Dan saya rasa dengan ada agrotech ni dapat menyumbang kepada keuntungan kampung dari segi pekerjaan. Sebab hampir 10% daripada pekerja yang ada dalam agrotech ni ada datang daripada kampung Ulu Cucuh ni lah. Kursus berkaitan agroteknologi sering dianjurkan bagi memberi pendidikan dan maklumat baru kepada pengusaha untuk meningkatkan kemahiran teknologi pertanian. Dalam usaha meningkatkan hasil pendapatan, kawasan ini mengamalkan penjadualan tanaman mengikut perancangan perniagaan dan permintaan pasaran. Oleh kerana di kawasan ini kebanyakan tanamannya macam sayur, tanaman keledek dan bunga-bungaan, jadi kita menentukan kawasan tu tanaman tu yang berjadual, jadi tak adalah pembaziran. Selain pertanian, Kampung Hulu Cucuh juga turut mengusahakan projek ternakan lembu daging dan ayam daging. Semua haiwan ini diternak dalam persekitaran yang sesuai, bersih dan sistematik bagi memastikan mutu yang terbaik dan sesuai untuk dipasarkan. Perindustrian membuat krepek semakin mendapat tempat di hati penduduk Kampung Hulu Cucuh kerana permintaan terhadapnya yang semakin meningkat dari masa ke semasa. Perusahaan krepek secara kecil-kecilan di dapur rumah telah berkembang kepada perusahaan besar-besaran secara pengilangan. Perkembangan positif ini secara tidak langsung turut membuka peluang pekerjaan kepada penduduk kampung di samping meningkatkan pendapatan petani dengan cara membeli produk agroteknologi dari petani tempatan untuk dijadikan krepek. Proses pengilangan krepek ubi, pisang, tempeyek dan sebagainya ini melalui proses pembuatan yang bersih, berteknologi dan sistematik. Cara pembungkusan yang menarik dan menepati standard telah menggamit pembeli tempatan dan dari luar untuk membeli produk tersebut dalam kuantiti sedikit maupun secara borong untuk dipasarkan ke seluruh negara. Kaum wanita turut tidak ketinggalan dalam arus persaingan. Perindustrian makanan sejuk beku telah diusahakan oleh kaum wanita kampung di bawah penyeliaan Kemas. Pihak Kemas telah menyediakan tenaga pengajar untuk memberikan bimbingan. Pelbagai jenis kuih muih sedia untuk dipasarkan di bawah jenama Samje. Di antara produk yang dihasilkan ialah kari pap, pau, sardin roll, pulut panggang, roti canai dan sebagainya. Perusahaan ini dapat menjana sumber ekonomi khususnya kepada kaum wanita yang kebanyakannya merupakan suri rumah sepenuh masa. Selain dari itu, satu kilang industri herba telah ditubuhkan oleh anak tempatan. Teknologi terkini dan sistematik digunakan bagi menghasilkan produk bermutu tinggi bagi menembusi pasaran global. Aspek keselamatan pekerja turut diutamakan untuk menjamin standard antarabangsa. Adanya kilang ni dapat membantu ekonomi orang kampung. Seperti halia, serai baru diproses hari ini, dihantar ke sini oleh orang kampung di mana kita ambil dan terus bayar.
Jadi main sama orang kampung pun galakkan untuk mereka bercocok tanam. Produk herba segar yang digunakan diperolehi daripada ladang yang diusahakan sendiri oleh pemilik dan sebahagian lagi dibeli daripada ladang persendirian penduduk tempatan. Produk diproses menjadi serbuk dengan kualiti dan standard yang dikendaki oleh pelanggan. Sebagai contoh, serbuk serai, lengkuas, halia, daun limau purut, daun kari, daun kesum, bunga kantan, asam gelugur dan banyak lagi telah dipatenkan dan didaftarkan dengan JAKIM dan trademark di Kementerian untuk pasaran global. Ya, pasaran kita sebenarnya selain daripada local market di pasaran Malaysia seperti industri di Penang, Johor Bahru, ya, di kawasan Lembah Kelang. Selain itu kita juga ada pemasar yang memasarkan produk kita sampai ke Jepun, Singapura, Taiwan, dan baru-baru ni kita punya produk telah cuba dipasarkan di Johannesburg, Afrika, ya. Di Kampung Hulu Cocoh, industri homestay merupakan salah satu industri yang terpenting kepada pertumbuhan ekonomi penduduk kampung. Projek homestay tersebut merupakan sumber pendapatan ketiga terbesar penduduk kampung selepas sektor pertanian dan perusahaan. Cetusan idea mewujudkan industri pelancongan homestay bertitik tolak daripada faktor modal yang minima, mudah dikendalikan dan pulangan yang lumayan kepada penduduk kampung. Projek yang dikenali sebagai Bang Huris Homestay ini telah menjadikan Kampung Hulu Cocoh semakin popular dan dikenali di pentas dunia. Melalui program homestay ini, para pelancong dari dalam maupun luar negara akan tinggal bersama-sama keluarga angkat dan melakukan aktiviti-aktiviti harian yang dijalankan oleh keluarga angkat yang terlibat. Walaupun jangka masa tinggal dengan keluarga angkat agak singkat, namun program ini dapat memberi satu pengalaman baru di mana para pelancong akan didedahkan dengan cara hidup dan budaya masyarakat tempatan. Di antara aktiviti menarik yang dijalankan ialah pelancong berpeluang merasai sendiri pengalaman menoreh getah, mengait kelapa sawit, menumbuk padi, dibawa ke kilang krepek, memancing di kolam ikan, melihat sendiri pokok kopi dan proses pembuatan serbuk kopi secara tradisional, menunggang kuda dan banyak lagi. We've heard the name of this village, Hulu Cocoh, and that's a very strange name for us because we never heard of it, but it sounds very nice. I don't really know what it means yet, but that doesn't matter. The name is also beautiful. Yang saya buat, selalu saya layan lebih, saya bercakap lebih. Bagi tahu ni, mana budaya kita, cara orang sini hidup macam mana. We like it very much. My first impression was beautiful country, very quiet and relaxed, and also you have to respect your elders. And so when you're serving your coffee, it's like first you have the oldest person in your family, and in Holland it's like everybody for himself. Ketibaan rombongan pelancong akan diarak dan disambut dengan paluan kompang oleh remaja kampung. Para pelancong akan dihidangkan dengan persembahan nyanyian daripada kumpulan muzik cempoling yang dianggotai sendiri oleh penduduk tempatan sebagai halua telinga. Kumpulan ini juga sering dijemput untuk mengadakan persembahan di hotel-hotel dan diundang ke majlis kebudayaan kerajaan.
Mereka juga mempunyai kelebihan dari segi kefasihan menyanyikan lagu dari pelbagai bahasa seperti bahasa Jepun, Cina, India dan Inggeris. Kampung Hulu Cocoh telah menerima banyak anugerah dan penghargaan dari beberapa pihak. Antaranya ialah pemenang tempat ketiga pertandingan kampung terbaik peringkat daerah tahun 1985. Naib Johan pertandingan kampung terbaik peringkat daerah tahun 1986. Johan pertandingan kampung terbaik peringkat daerah tahun 1993. Naib Johan pertandingan kampung terbaik peringkat negeri tahun 1999. Johan pertandingan Ilham Desa tahun 2002. Johan pertandingan Ilham Desa tahun 2005. Dengan segala kemudahan prasarana yang telah siap sedia di kampung ini, diharapkan ia akan dapat membantu dan membimbing masyarakat kampung Hulu Cocoh dalam menghadapi arus dan rentak pembangunan perdana seiring dengan era globalisasi bagi menikmati kehidupan yang sejahtera dan selesa.